السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. Makasih saudara pengerusi, seluruh para petugas, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat, nikmat dan inayah daripada Allah. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita dapat meluangkan masa kita untuk mari ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, dengan usaha kita ini, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah juga, walaupun dalam keadaan kita masih lagi dihimpit dengan wabak penyakit, kita boleh mari untuk mengaji insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih negara kita ni salah satu daripada negara yang terbaik dalam membendung penularan wabak ini. Jadi sebenarnya ia merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, nak tengok sejauh mana bila Allah taala uji kita dengan wabak penyakit, sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pengharapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bila mana kerajaan kita mengambil tindakan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP, yang mana pada ketika itu banyak perkara-perkara yang terpaksa diambil tindakan. Antaranya perkara yang kita lihat yang sangat ketara, yang menyebabkan ramai orang tak boleh terima, iaitu penutupan masjid-masjid, penutupan majlis-majlis ilmu. Akan tetapi ianya bukan satu benda yang baru, malah pernah berlaku dalam sejarah Islam kita. Bila ada penularan wabak penyakit ni, masjid-masjid terpaksa ditutup. Tetapi pada ketika itu kita dengar banyak suara-suara yang bercakap. Yang bercakap
kono-kononnya kita ni lebih takut pada penyakit pada takut pada Allah. Nah, ada suara yang bercakap lagu tu. Nah, tetapi bila kita lihat selepas Allah Ta'ala menarik sikit demi sikit penyakit ni, kelonggaran diberi, masjid-masjid dibuka, majlis-majlis ilmu juga dibuka, kita tengok di manakah orang yang bercakap tadi. Di mana orang hak kecek bapa siapa tutup sejid, takut pada penyakit lebih pada takut pada Allah. Nah, kadang-kadang kita dengar ada juga kita pergi lewat sikit kalau lewat sikit tak ada naik atas sejid dah. Atas sejid ni dia hak siapa 100 orang ya. Siapa 40 orang ya. Kita pergi lewat tak payah mai jemaah, kita mai rumah. Ni ada yang saja buat lagu ni. Sepatutnya kita mengisafkan diri dengan ujian yang Allah Ta'ala buat mari. Aku kalau boleh bila jemaah ni aku akan mula-mula. Pasal aku takut tak ada. Nah, sebelum pada mari coronavirus mula ni aku hak lewat sama dah. Nah, bila mari coronavirus ni lepas dah ni Allah Ta'ala tarik dah ni, aku nak jadi orang awal. Aku nak jadi orang mula-mula masuk sijil. Nah, kalau kawasan lain kita tak boleh nak royak. Kita boleh cerita kat kawasan kita. Bila kita pergi masjid, nah, penyakit yang sama. Tok bila bel pertama tu ada lagi hok masih relax duduk buah garah, duduk atas motor. Ada dengar hisap rokoknya macam-macam lah kerenahnya. Bunyi tok bila pergi tukar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah derah habis rokok. Nak derah berabi rokok naik atas sijik tu dengan keadaan tidak berkomo pun ada pakai naik dengan begitu ya. Nak royak berjuruhnya dia alai semaya tu isap rokok lagi. Dalam semaya tu isap rokok lagi. Naik duduk sebelah orang dengan bau rokok pengap-pengap. Ini sepatutnya benda-benda gini berubahlah. Allah Ta'ala tegur dah kita dengan wabak penyakit. Allah Ta'ala bagi macam-macam dah kita ni. Tinggal kita ya nak sedar ataupun tak sedar. Nak ambil iktibar ataupun tak usah ambil iktibar. Kadang-kadang kita berasa bila Allah Ta'ala tarik awal penyakit ni kita rasa ni rahmat daripada Allah. Tapi tuan-tuan kena ingat dalam rahmat tu ada ujian. Bila Allah Ta'ala tegur kita tak lama ni, kita beringat tak lama, kita beringat sebentar. Bila Allah Ta'ala tarik penyakit kita berasa leka semula, menyebabkan kita jadi leka, jadi alpa, jadi lupa, jadi sepas skala. Hak sebut norma baru tu tak ada lah. Jadi sebab apa? Sebab kedudukan kita dalam keadaan norma baru tu tak lama, sebentar. Jadi penyakit lama tu mari semula. Kita tak ada lupa kan penyakit lama, menyebabkan hak norma baru tu kita jadi terlupa semula. Kita tengok dalam bab pergaulan kita tak ada dah norma-norma baru hak mula pakai topi berapa tak ada dah lah ni. Hak mula jarak-jarak. Hak beliknya atas sijik jarak, kedai kopi tak jarak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala tu mukaddimah. Insya-Allah sama-samalah kita bermuhasabah untuk baiki diri kita. Insya-Allah. Alhamdulillah hari ini kita boleh sambung pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Bila mana pihak pengajar hantar mesej, ustaz, kuliah nak start ni. Apa kata sudahlah kita duk mana bayar 4 bulan. 4 bulan lebih kata sudahlah kita duk mana tu ingat untuk kita. Kebek-kebek duk atas rak tu yang moga kita ngajar ada sebutir rak tu hak tu duk ngajar belaka. Mudah jumpa insya-Allah. Kalau orang ngajar tak jumpa kita hang ngaji tak tahu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kita Anak Kunci Syurga di muka surat yang ke-8. Kita duduk di muka surat yang ke-8 yang mana pengarang kita rahimahullah Subhanahu wa taala membahaskan tentang tauhid uluhiyah. Pengarang kita membahaskan, musannif kita membahaskan tentang tauhid uluhiyah. Gabriel makna tauhid uluhiyah ini.
Tauhid uluhiyah maksud dia ialah mengesahkan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh. Maknanya hamba-hamba Allah Ta'ala melaksanakan sesuatu perintah dengan mentauhidkan Allah, dengan semata-mata kerana Allah. Ni maksud tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang mana pengarang kita rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menghuraikan dan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketunggalan ia dengan perbuatan hambanya yang disuruh seperti sembahyang. Maknanya tunggal Allah Ta'ala dalam perbuatan hambanya, yang mana hamba ni buat sesuatu perintah yang Allah Ta'ala perintah itu semata-mata kerana dia, tak ada muka lain. Tu maksud tauhid uluhiyah. Maknanya dari segi penyembahan, tak ada sembahan lain yang boleh disembah melainkan Allah. Situ maksud dia. Dah. Mula kita mengaji tauhid rububiyah. Rububiyah ini ialah kepercayaan kita tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengurus tadbir dunia, dalam mengurus tadbir alam, dalam mengurus tadbir segala kehidupan yang ada di semesta ini. Itu dia panggil uluhiyah. Rububiyah. Yang mana Allah Ta'ala lah Tuhan yang mengurus, Allah Ta'ala lah Tuhan yang mengatur, Allah Ta'ala lah Tuhan yang menggerak, Allah Ta'ala lah Tuhan yang mencipta dan segala-galanya. Situ. Hari ni kita duduk dalam tauhid uluhiyah. Uluhiyah ialah melakukan sesuatu perintah Allah. Contohnya semaya. Atas niat kerana Allah yang satu. Tak ada muka lain, tak ada sandaran lain, tak ada penyerahan yang lain selain pada Allah. Kadang-kadang banyak penyerahan ni. Kalau budak sekolah, ia penyerahan dia suruh cikgu. Kita pergi semaya ni bimbang takut cikgu marah. Kalau tak semaya dah cikgu bahamnya. Kalau budak pondok takut kutuk guru. Kalau di rumah takut ke mak ayah. Buat tu kerana mak ayah duk suruh. Kalau mak ayah tak ada, pakai dak. Maka rosaklah dari segi tauhid kita, dari segi pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka tiada kita sembahyang melainkan kerana Allah. Bila keesaan kita dari segi uluhiyah ini hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan kita tidak ada selain kerana Allah. Tak ada benda lain. Hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan jangan kita sujud melainkan kerana Allah. Maknanya setiap perbuatan kita dalam perbuatan semaya, dalam semaya ni dia ada rukun fi'li yang sangat banyak. Dia ada qiyam, dia ada rukuk, dia ada sujud, dia ada i'tidal, dia ada duduk antara dua sujud, dia ada duduk tahiyat. Maknanya semua perbuatan ini mesti ada i'tiqad. Mesti ada qasak. Qasak buat ni kerana Allah Ta'ala belaka. Dan setiap benda yang kita buat dalam semaya tu mesti disengajakan. Sengaja rokok, sengaja rokok. Dia tak boleh. Berapa rokok tu? Kerana gatal kaki, bila-bila nak garu gatal tu rokok. Tak boleh. Kerana nak garu gatal kaki, dia pakai rokok lalu. Tak ada. Kalau bila-bila rokok kerana kita tunduk tu kerana nak rokok. Lepas tu gatal kaki garu. Tu tak ada masalah.
Hak jadi masalahnya garu itu sehingga melebihi 3 kali pergerakan berturut-turut bergerak anggota besar. Baru jadi batal. Ataupun kita nak rokok kaki itu kita jenis tangan pendek. Kita nak garu kaki itu jenis tangan pendek, kita kena tunduk sehingga melebihi kadar rokok. Tu masalah. Masalah juga. Jenis kita ni semaya jenis payah nak khusyuk gata sikit pun jolalah. Allahu akbar. Baik. Jangan kita sujud melainkan Allah. Jangan kita bernazar. Kita nazar ke dia pun. Jangan bernazar selain daripada kerana Allah. Asbab ada. Kita nak bernazar tu kerana ada satu asbab. Gapo dia sebab dia? Kita ada penyakit contoh. Misalnya dah. Lalu Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Itu dia panggil asbab. Asbab apa? Asbab kepada nazar. Lalu kita pun nazarlah. Sekiranya sihat penyakit aku ni, aku nak sembelih seekor kambing. Contoh. Maka kita menazar tu bukan kerana sihat penyakit dah. Kita menazar tu kerana Allah. Tapi sebab aku sihat daripada penyakit ni, aku menazar kerana Allah. Kenapa? Kerana tanda syukur aku pada Allah di atas kesembuhan penyakit aku tadi. Maka nazar tu kerana Allah. Jangan nazar aku kalau sihat kerana Tok Bomon ni. Aku nak sembelih kambing seekor. Jadi kerana Tok Bomon pula. Sedangkan Tok Bomon tu asbab kepada sihat je. Tak ada seorang pun Tok Bomon hak boleh sihat penyakit. Boleh sihat penyakit orang. Habis pamo dia kena golok tangan. Kena golok di jari telunjuk dia. Tinggal kulit belakang ni nak putus jari. Nak ceritanya doktor ni bukan dia menyembuhkan penyakit. Kadang-kadang tu nak selesai masalah tu bahaya 3 kali buat. Lalu di hospital. Moga dia putus habis ni, orang-orang putus, tulai pun putus. Tinggal hujung, lip belakang ni tinggal kulit kolai tangan dia. Pergi hospital. Bila pergi ke hospital, doktor kata boleh sambung. Kalau sambung, hidup tangan ni. Pergi sambung. Sudah sambung jahit siap. Duduk setengah jam. Suruh gerak. Gerak tak boleh. Tak boleh gerak, buka pula. Buka buat semula. Sudah nak boleh kau siap tu sejam lebih. Sudah tu. Doktor pun tu pergi semaya berapa doktor masuk suruh gerak pula. Gerak tak boleh juga. Buka pula kali ketiga. Baru boleh. Nak mana hati habis dah orang ni. Tak ada tempat dah nak jahit. Nak royak pada kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doktor kau siapa kau, dia bukan menyembuhkan penyakit, dia hanya berusaha untuk mengubati penyakit. Hak menyembuhkan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Situ. Allahu akbar. Baik. Jadi nak nazar kau nak berapa, biar nazar kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sesuatu benda yang kita buat. Tak kira apa jua yang kita buat dalam kehidupan kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita kerjakan ibadat. Ibadat kita. Ibadat ni bukan semaya. Ibadat ni bukan puasa. Dan ibadat ni ialah setiap perbuatan yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang diqasadkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat lah. Gabriel, tak kira kita jalan-jalan apa sah. Ambil siapa? Ambil siapa? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kerana Allah ni innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Tuhan ni dia comel, dia suka kepada benda-benda comel. Jadi kita tengok ada siapa tu huduh, kita pun nak buat suruh Allah Taala suka. Ambil siapa tahu itu siapa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu siapa tu boleh jadi pahala ibadat kepada Allah. Kita mari dengar ngajar hari ni, mari dengar. Kita sendiri pun tak ada gapo dah. Nak baca tak pandai, mari dengar. Tak ada telinga semata-mata. Apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh masuk ilmu dalam dada, harap kita tak ada dah.
nak mari dengar, nak suruh tambah ilmu kerana Allah, maka ngaji itu jadi ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita kata semaya itu ibadat, ada dalam Quran Allah Taala mencela orang semaya. Nah, Allah Taala cela orang semaya. Allah Taala sebut fawailul lil musalli. Maka satu neraka disediakan untuk mencela orang-orang yang semaya. Kerana semaya dia tu alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Semaya dia tu semaya yang lalai. Dalam semaya tu tak ada Allah Taala, ada muka lain. Nah, dalam semaya tu semaya kerana apa? Kerana yuraun, kerana ada orang duk tengok, ataupun kerana nak dipertontonkan kepada orang. Ni antara sifat-sifat semaya, sifat-sifat ibadat yang disela oleh Allah, yang Allah Ta'ala marah. Jadi makna ibadat ni bukan semata-mata hak sebut dalam rukuk Islam itu saja dah. Nah, kadang-kadang hak sebut dalam rukuk Islam itu boleh jadi maksiat pada Allah. Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, buatlah sesuatu itu jangan buat selain daripada kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekutukan Allah. Dan jangan sekutukan Allah. Mana? Di dalam ibadat kita. Nah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadat kita. Ada orang tuan-tuan yang mana dia ni kalau semaya tak ada tiar depan tak boleh semaya. Sungguh. Dah, dia nak semaya dia pergi cari rata-rata ada tiar. Dah, kita sebenarnya cari tiar ni takut orang litas depan, hak tu tak apa. Dah, semaya sunat dia tak semaya pak orang mah dia pergi cari belakang tiar. Apa? Kerana bimbang takut orang litas depan, hak tu tak ada masalah. Semaya sunat dia pergi semaya kat ada dinding depan. Apa? Kerana bimbang takut orang litas depan, hak tu tak ada masalah. Ni hamba tak khusyuk lalu kalau tak ada tiar depan. Sudah. Apa kalau berasalah ni dah tak boleh nak semaya. Sudah. Masalah lain. Lah, orang kampung hamba kata ada something wrong dalam hati. Ada sesuatu yang tak kena di dalam hati kita. Mesti ada benda depan. Apa mesti ada benda? Kita tak boleh nak khusyuk ustaz. Kita tak boleh nak bayar ke kalau buat ibadat seolah-olah Allah Taala ada depan kalau kita tak ada benda depan. Sudah dah. Kalau tak ada benda depan kita tak boleh nak buat ihsan, iaitu buat satu ibadat seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah mu tengok Allah. Jadi dia semaya depan dia. Seolah-olah tengok Allah. Sudah. Kadang-kadang kita nak nampak letak tok beko yang jadi sembuh muka lain dah jangan. Dan ihsan ni satu benda yang payah. Sebab tu Nabi sebut lalu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Nak membuat ibadat ni seolah-olah mu tengok Allah Taala duduk depan. Sekiranya mu tak boleh nak gambar gitu, fa innahu yaraka. Mu kena ingat Allah Taala duduk tengok sama kamu. Situ. Kita kena ingat Allah Taala duduk tengok sudah. Kita nak gambar ke Allah Taala tak boleh. Bila kita menyifat ke Allah Taala, supaya botol ni bakali, sudah. Supaya ni bakali, pun ni kalau tak ada ni tak boleh nak gambar Allah Taala. Sudah penuh. Penuh ibadat kita. Maka kembali kepada kenyataan yang kedua yang Nabi sebut, fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tak boleh nak gambar munafik Allah Taala, mu kena ingat, mu kena jaga. Kerana apa? Kerana Allah Taala ni yaraka, sentiasa melihat kamu. Sama-sama duk tengok kita. Tak ada batasan pandangan Allah, tak ada masa pun Allah Taala ni alpa daripada melihat terhadap hamba-hamba dia. Situ. Baik. Dan jangan kamu menyembelih korban. Jangan kita menyembelih korban. Kita rebel ni mesti rebel. Jangan sembelih korban kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa dia pun. Ni makna tauhid uluhiyah ni, penyembahan kita tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menyembelih kerana hatu. Kerana tuk khamak, kerana tuk nenek, kerana itu, kerana ini.
Nah, bapa meleh? Meleh ni kerana nak jamu hatu darah. Dah. Jangan buat kita ni jangan. Orang kata ni kena rasuk di hatu ni. Masuk hatu semacam ni. Cara nak hambat hatu mudah. Kerana pergi atas bukit, bawa pulut kuning, semelih ayam. Lepas tu ambil pokok ubi sah. Nah, ambil batang ubi. Tanah ubi, tanah lek pucuk kamu le tanah. Lepas tu besar ke dia. Mu duduk sini, mu makan ni. Nah, lepas tu mu tengok pokok ubi ni. Selagi mana ia tak tumbuh, mu jangan klik. Oh, tengok. Nyacaya tu pergi semelih sungguh tu. Nah, bahaya tinggal situ bukan kata buat kelik makan kita tak. Tengok. Maka penyembelihan lagu ni tak jadi. Nah, tak dapat pahala. Melih tu jadi mampus macam dia. Nah, tapi pahala kerana Allah tak ada. Tak sembelih kerana tu khamak, kerana itu, kerana ini. Allahu Akbar. Tak, kita sembelih ayam nak buat berubat tak ada masalah. Nah, tapi jangan duk jamu muka lain. Benda hak kita tak nampak, jamu kita. Tak, benda hak tak nampak tu makan ni dia tulen-tulen. Jenis jin ni dia tak makan daging, dia makan tulen. Tak, kalau kita getok daging ayam situ, daging tu buruk dengan begitu je. Tak, hak dia makan kan dia, hak dia makan tulen tu. Nah, jadi kita makan sudah kalau berasa nak jamu pergi lepas tu lagi. Tak? Tulis tu tak seroyak lama nak jamu dia ni tak ayah. Dia lepas begitu pun dia akan makan. Nah, ni. Sebab tu kena ngaji tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan buat mudah. Jangan buat mudah. Dah jangan kita harap. Ni dia panggil tawakal. Tawakal ni mengharap. Jangan kita harap selain pada Allah. Tak ada siapa pun yang boleh kita mengharap. Tak, kita nak harap siapa? Tak ada. Sebab semuanya tak ada kekuatan. Allah Subhanahu wa taala saja yang ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tak, kita tak ada kekuatan. Kita tak ada kudrat. Kita tak ada apa kuasa pun. Nah, illa billah, kecuali dengan kekuatan, dengan kudrat, dengan kekuasaan yang Allah Taala beri kita. Kadang-kadang kita ada kudrat dah, ada kekuatan dah, tapi bukan dengan izin Allah kita tak boleh buat apa-apa. Nak jadi tak nampak, nak buat tak geti, nak buat kenapa? Kerana itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah segala benda yang kita buat atas dunia ni semua biiznillah. Semua dengan izin Allah. Tak sedut rakyat hebat kita, tak sedut rakyat bisa kita, tak sedut rakyat mengaji tinggi kita. Kalau bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan mampu nak buat apa-apa. Nah, tetapi kena ingat, setiap kerja buat kita tu ada ikhtiar. Dah kita tak ada kekuatan, biarlah ikut dia nak jadi orang, nak jadilah. Nah, pakai lo dengan gitu, tu dia panggil Jabariyah. Dok, suruh Tuhan belaka. Tuhan belaka. Tak apalah kita duduk saja, tak apa. Tuhan tertuduh belaka-belaka. Jangan. Ni sesak kau ni. Nah, Jabariyah tak kena, Qadariyah tak kena. Nah, hak kenanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ikut lagu mana hak Nabi ajar, ikut lagu mana hak Allah Taala kata, hak tu. Nah, Nabi sendiri ikhtiar, buat usaha gapo-gapo. Tak ada kata pakai suruh bolak-bolak gitu. Nah, jadi tawakal ni bukan maksud suruh bolak-bolak. Tawakal ni fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selepas pada kita berazam, lepas pada kita berikhtiar, lepas pada kita usaha, lepas pada kita buat, baru kita tawakal 'ala Allah. Kita suruh pada Allah. Ni dak semaya dak, suruh Tuhan, suruh Tuhan terima. Ia kena semaya dulu, buat sungguh dulu, lepas tu baru suruh pada Allah. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, tolong terima semaya aku ya Allah. Ia kena semaya dulu baru boleh minta suruh Tuhan terima. Ni semaya dak minta ya Tuhan terima semaya aku, semaya dak. Nah, maknanya kena buat dulu. Gapo-gapo ni buat dulu, lepas tu minta doa, ya Allah, aku suruh padamu ya Allah. Mu terimalah segala benda. Aku harap ya Allah mu terima gapo dia hak aku buat. Tu baru betul. Nah, dan jangan kita takut melainkan takut pada Allah. Jangan takut. Melainkan takut pada Allah. Allahu Akbar. Takut pada Allah ni satu benda yang tak boleh nak ungkap di mulut mudah-mudah.
Sebabnya Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa ni duduk dalam hati. Tak ada siapa boleh nilai takwa kita. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan ni dia zahir pada luaran. Zahir. Orang tak semaya boleh kata dia takwa pada Allah. Orang hok pakai luar pendek. Nah, tak tutup aurat. Orang puas mendedah aurat. Boleh kita kata dia tak takut pada Allah. Boleh kata kita, dia tak takut, dia takut pada Allah ni. Nah. Sedekah dia zahir dia kita nampak dah. Tak semaya, pakar tak tutup aurat, tiba-tiba nak kata takut pada Allah. Apa dah? Takwa ni betul dalam hati, tak ada siapa boleh nilai, tetapi zahir dia kita boleh nampak. Cuma hak dalam buat baik tu, hak tu kita tak nampak. Hak mana hak tunggu takwa, hak mana hak tak betul takwa. Semaya belaka, semaya belaka. Adakah semua hak semaya belaka tu takwa belaka? Dah. Tak semestinya. Nah, tapi kalau hak buat maksiat, hak tu memang cerak dah tak takwa. Tak ada orang kata, "Yo ni buat maksiat, tapi dia takwa, takut pada Allah." Nah, ada orang berhujah. Berhujah kita sendiri kena. Masa tu duduk ngaji di Nilampuri, orang panggil kuliah di Masjid Okah Baru. Dalam kuliah kita tu kita baca tentang hadis ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis cerita tentang hati. Jadi kita sebutlah huraian. Sudah kuliah tu mari seorang makcik dia kata, "Ustaz, berapa habis ustaz kecek sikit bab aurat lalu. Kecek sikit bab aurat lalu. Berapa orang hak tak tutup aurat ni tak baik ke?" Dia tanya kita. Dia siap baca hadis. Nah, siap baca hadis. Hadis Nabi sebut dia kata. Tuhan ni tak tengok pada zahir. Ada? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia kata Tuhan tak tengok pada zahir, Tuhan tengok pada hati. Kalau zahir tak tutup aurat, hatimu tahu ke hati ni? Kata sedakkan lah macam ni. Nah, dia mari hujah dengan kita. Tuan-tuan. Kita orang kampung ni pandanan ni dah. Nan ni mana dah? Kau tak ada? Nan ni mana dia? Orang kat mana-mana kalau dia semar tu butir diri je. Dah. Dia akan tumbuh pokok diri je. Dah. Tumbuh pokok diri je. Bila tumbuh pokok diri je tu dia buah-buah diri je. Makan serah diri je. Tak ada lagi orang semar butir diri je. Tumbuh pokok sepedok, makan serah lasak, tak ada. Kalaulah kita semar dalam hati kita ni iman, takkanlah ia tubik neraka. Takkanlah ia tubik maksiat. Ada juga hak jenis tanam padi. Lepas tabur-tabur padi tu kelik duduk rumah tunggu masa nak pergi ngetek. Nak ngacun dok, baju dok, nyulak dok, gapo dok. Memanglah siapa-siapa pergi tu bik padi panggil padi kedah. Nak tubik sayak. Hak ni sungguhlah. Dia tanam iman dah dalam hati dia. Bila ujian mari dia lok ngap begitu, tak cara kau iman dia tu memang dia tubik maksiat sungguh. Nah, kok mana-mana pun kalau kita letak iman dalam hati dan kita jaga iman kita tu, insya-Allah dia akan zahir hak comel. Allah Taala suruh kita tutup aurat. Kok mana-mana kita akan tutup aurat. Pasal apa? Pasal hati kita takwa Allah, takut pada Allah. Ada nida tutup aurat tika ada orang baru tutup. Nah. Tak ada orang mari rumah kita. Ya, orang tak mari rumah dia. Dia duduk atas rumah orang. Orang tak mari rumah dia tak tutup aurat. Orang mari rumah assalamualaikum barulah dia ambil tudung tutup. Tika orang tak mari. Orang lalu kat depan rumah biu-biu nampak je. Nah, tapi orang tak mari rumah dia pakat siap-siap tidur orang dengan bata-bata tidur atas rumah orang. Baru orang berhenti di depan rumah assalamualaikum barulah pakat tudung. Nah, bukan orang mari rumah dia baru sahut tudung. Ni tuan-tuan, banyak ni. Ada kan pakat tudung kan nak pergi jalan pun ada. Teka duduk rumah, dia pakai terebu saja. Terebu saja turun pergi nana tanah gitu jeru pokok ngak gitu. Nak pergi lain jangan. Pakai tudung dah ni. Ni tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi maknanya takwa kita tu tak ada. Sedekah hak junilah kita Allah. Lah Allah Taala ni tak ada orang pun dia ada. Orang tak tengok pun dia tengok. Nah, CCTV hak tak rajin bunuh. Nah, CCTV hak tak rajin bunuh. Siapa? Kiraman katibin. Tak rajin bunuh. Dah Allah Taala sendiri Maha melihat dia nya.
La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Nah, maka kena jaga. Jaga pandangan Allah, jaga kehidupan kita daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kehidupan kita, penentuan akhir kita, insya-Allah dia akan jadi comel. Penentuan akhir kita. Hak kita nak hak akhir ni lah. Nak hak akhir ni. Kadang-kadang tuan-tuan, jangan kita sedap batangnya. Kita ni baik. Maya tak tinggal, majlis ilmu tak tinggal gitu. Baik, kita berasa baik. Tapi kita tak tahu ujian di hujung hayat kita. Tuan-tuan rajin dengar kisah seorang alim zaman Nabi Musa. Nama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni orang alim, bukan kelas tamada dak. Orang alim, orang mengajar kita. Dan anak murid tu ramah. Tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikit. Gapo dia? Bila mana Nabi Musa dan Nabi Harun dibangkitkan. Nabi Musa dan Nabi Harun ni mengajar. Setan pun berasa sakit hati. Setan dengan manusia ni kira. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan dengan kita ni musuh sama-sama. Dia berasa sakit hati. Lalu dia menyamar jadi anak murid Bal'am. Jadi anak murid Bal'am pergi goda Bal'am. Dia royak ke Bal'am. Tok guru ada Musa dengan Harun tu. Duk mengajar. Supaya tok guru mengajar kaki habislah anak-anak murid tok guru tak ada dah pakat turut dia belakang. Bal'am ni orang imam kuat. Bila mari anak murid kata gitu, dia kata tak apa, moleklah ngeng sikit tugas aku. Kalau pakat sebat ilmu ni. Mula-mula. Kuat iman dia. Setan klik. Dia kata tak akan sama datuk ni. Dia kata tak boleh lah ni. Tak boleh. Goda Bal'am, dia mari kok bini Bal'am. Mari kok bini Bal'am. Ini Bal'am pun orang kuat iman juga. Royak Cik Haji tu lu royak ke tok guru tu. Berat benar dah ni Musa dengan Harun ni duk mengajar ni. Kaki tak ada tepat dah tok guru kita nak pergi mengajar mana. Tak ada tepat dah, habis anak murid pakat turut Musa dengan Harun kat ni. Bini Bal'am kata biarlah, moleklah juga. Kalau pakat sebar muka ilmu yang sama je. Ilmu nak mentauhidkan Allah Taala je. Klik saja setan. Dia kata sudahlah, berat. Lalu setan ni dia tak pernah berhenti daripada nak menyesat manusia. Fikir punya fikir, dia kata kita pergi cari mah. Mepehlah retin hari ni. Retin dengan mah kata Allah lah. Tak akan nasi tak apa lagi. Dia mah ngalak mekak ni baik mah lagi. Nak beli lecu rela akan nasi dengan budut dah. Kalau nak beli mah berat lagi, tak akan nasi tak apa lagi. Jadi setan ni dia cari jokom mah. Jokom mah bukan mah tamada apa kita ni, mah seria berat dua berat dak, jokom mah. Jokom mah ni ada kali sasal ngel lah. Buat mari jokom mah. Tak tunjuk lagi, royak dulu ke bini tok guru. Boleh ke tak ni? Tolong royak ke tok guru ni supaya halal Musa dengan Harun. Supaya halal Musa dengan Harun ni. Bini tok guru kata tak boleh. Biarlah molek tu. Dia pun waktu bik mah. Dia kata kalau tolong halal kalau tolong royak ke tok guru suruh halal, ni hamba beri hadiah ni ke muaji. Bahasa muaji lah misalnya dah. Ni hamba beri hadiah ni ke muaji. Tengok jokong mah dia tak pakai rebah ping. Mari tak apa lah. Tak apa. Bal'am balik dengan muaji dia pula je syarah ke Bal'am. Kena halal begini. Bal'am tetap dengan keimanan dia. Lalu ditunjuk jokong mah tadi. Jokong mah. Dua ujian ni. Yang berakhir dengan harta dan wanita. Maka mepehlah Bal'am. Berapa mepeh kerana tahta kedudukan dia sebagai tok guru tadi. Tak siwi jatuh. Maka mepehlah kerana harta, tahta dan wanita.
Akhir sekali Bal'am turun daripada rumah menuju ke Bukit Sinai. Bawa pedang nak perang dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam bumi. Nak ceritanya, hak hebat dia selama kening tu berakhir dengan kekufuran dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tuan-tuan kena ada kebergantungan dengan Allah. Nah, walaupun kita ni berasa hebat dah ni, mengaji tak tinggal, mari dengar tak tinggal, jemaah tak tinggal, nah, semaya bangun semaya malam lagi tak tinggal, baik. Tetapi minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, aku minta denganmu biar pengakhir aku, penghujung aku, nak mati aku kat lagi bi husnil khatimah, dengan mati yang baik, dengan penghujung yang baik, dengan kesudahan yang baik. Sebab apa? Sebab kesudahan ni lah hak Tuhan ni lah. Kesudahan ni lah penentuan. Dah, tak sedut rakyat lah mai pergi kat awal ni hebat. Dah, kita pernah tengok. Terengganu lawan Perak. 2 tahun lepas kalau tak silap ambo. Dah, oh kita dak dah boleh pikuk piala dah trik ni. Pasal apa? Pasal Terengganu mai sedap ni pergi kat awal. Dah, dekat nak akhir dah. Dekat nak siup isi nama bung nyebubuh gudam. Tak ada apa baik. Tak ada hebat. Nah, begitulah buat kita. Nah, walaupun pergi ke awal ni hebat kalau kita tidak bergantung pada Allah, kita tidak mengharap dengan Allah, kita bimbang Allah Ta'ala balik hati kita. Sebab tu, Nabi hajar kepada kita doa. Nah, doa lalu tahiyat tu minta dengan Allah, ya muqallibal qulub. Itu yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, sabit qalbi ala dini. Tolong tetap hati kami ni Allah, hati aku ni ya Allah, atas agamamu ya Allah, wa ala ta'ati, dan atas ketaatan kepadamu ya Allah. Subhanaka, maha sucimu ya Allah. Ini sesungguhnya aku ya Allah, kuntu minaz zalimin, berada dalam keadaan zalim terhadap diri kami sendiri. Ni kalau kita kena minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tetap hati kita. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, doa Rabbana la tuzigh qulubana ni kena ingat baik, ramai orang salah baca. Ramai orang baca Rabbana la tuzigh qulubana dengan huruf ain. Bukalah Quran dalam surah Baqarah. Rabbana la tuzigh dengan huruf ghain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Tuhan ya Allah, jangan mu tutup mulut hati kami ya Allah selepas pada idh hadaitana, lepas pada mu beri dah hidayah pada kami, beri dah petunjuk pada kami. Tolong jaga ya Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena tengok, kena minta tolong, kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bimbang takut penghujung kita ni wal a'yadzu billah. Nah, takut tuan-tuan, takut pasal kita tak tahu bila nak mati. Nah, pasal kita ni hidup kita ni tahi baik, tahi tak baik, tahi baik, tahi tak baik. Pasal apa? Pasal lumrah kejadian manusia biasa ni, iman dia yazidu wa yanqus. Iman dia sentiasa bertambah kurang. Nah, dia beza dengan malaikat. Malaikat ni iman dia la yazidu wa la yanqus. Duduk gitu ya, tak tambah tak kurang. Beza juga dengan nabi. Nabi ni iman dia yazidu wa la yanqus, tambah sama tidak kurang. Nah, hak kurang sama ni iman setan. Nah, wala yazidu wa yanqus. Nah, tak tambah, dia kurang sama ni setan. Setan ni iman dia kurang sama, tak pernah tambah iman. Nah, ni perekat iman kena ingat baik. Jadi kita ni oleh kerana iman kita ni yazidu wa yanqus, ada tanya tambah, tanya kurang, tanya tambah, tanya kurang, maka kena minta dengan Allah, ya Allah tolonglah jaga aku ya Allah. Ya Allah tolonglah lindung aku ya Allah. Kena minta, kena bergantung dengan Allah Taala. Nah, kita ni tuan-tuan sibuk tak ada masa nak berdoa. Maka ulama-ulama kita buat doa lepas sembahyang. Nah, gagal pula Nabi tak berdoa lepas sembahyang. Hak tu kita Nabi tak berdoa lepas sembahyang, Nabi doa tanya lain. Kita masalahnya tanya lain tak siap berdoa lepas sembahyang, tak siap berdoa. Apa bila berdoa? Nah, akhir sekali mati dengan sombong Allah Taala gitu. Nah, Nabi tak berdoa paham ya. Kita pun pakai tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kau bau kulit pajak dah bau tembok. Nah, akhir sekali pakai tak berdoa. Nah, nak tidur tak berdoa, bangun tidur tak berdoa, nak makan tak berdoa dah. Jadi lepas maya tak berdoa juga. Apa bila kita berdoa Allah Taala? Nah, ni jangan. Berdoa ni buat benda baik ni buatlah, tak ada masalah, buat lagi. Bid'ah Zak, bid'ah.
Kita ni tak akan banyak amalan kalau tak ada bid'ah. Sebab tu Imam Syafi'i dia bahas bid'ah ni. Ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Nah, selagi mana ada dalil dan sandaran, maka bila kita tambah perbanyak, jadi tak ada masalah. Nah, perbanyak jadi tak ada masalah sebab ada dalil dan sandaran. Itu pun juga mengatik la ilaha illallah. Mengatik la ilaha illallah, Nabi sebut. Siapa dia sebut la ilaha illallah masuk syurga. Maka dia pun buat. Sebab tak duduk saja tak buat. Nah, latuh pun nyaruk lah lain. Nah, tak ada duk mengatik-mengatik, tak ada orang mari cakap subhanallah, la ilaha illallah, tak ada duk menyaruk lah lain. Maka time mengatik itulah boleh buat amal ni. Begitu juga wirid lepas sembahyang. Nah, kalau tidak tak ada sebut subhanallah. Nah, sedekah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ni Nabi sebut. Nah, dalam Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisani. Thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah yang mana sangat baik. Sangat ringan di lidah, sangat berat pada timbangan dan sangat dikasihi oleh Allah Taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ni Nabi suka. Allah Taala suka. Nah, Allah Taala berehi. Tiba-tiba kita tak ada masa nak sebut. Nah, jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti. Nah. Orang mari wiwan ni. Wiwan ni dia kata gini ustaz sorang. Berhenti 5 minit lagi kata. Lepas tu orang lain pula sambung panik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran kita. Gambaran kita tentang pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau oleh Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutukan engkau akan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah kamu, nescaya batal segala amal ibadat engkau. Dan nescaya adalah engkau daripada orang-orang yang rugi pada dunia dan akhirat. Nah, Allah Taala royak ke Nabi, Allah Taala royak kepada rasul-rasul yang dahulu daripada Nabi, janganmu mensyirik ke Allah Taala dalam ibadat kamu. Nah, ibadat mana ni? Ibadat yang fardu utama sekali. Nah, ibadat yang fardu utama sekali. Kalau bagai yang harus kita buat kerana orang tak ada masalah. Kalau kita buat kerana Allah boleh pahala. Bagai yang harus. Tapi kalau bagai yang wajib buat kerana satu benda lain, maka ibadat kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat juga esok dan tanah dunia sekalipun kita ni adalah orang-orang yang rugi. Ni masalah. Takut kita tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita memperbaiki diri. Jadikanlah ujian Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 ni, coronavirus ini sebagai satu muhasabah kita, satu ujian yang boleh kita perkuatkan lagi amal ibadat kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini boleh menambahkan lagi kepada kita kesungguhan dalam ibadat kita, dan menambah semangat untuk kita cari, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kenal Allah Taala, macam mana kita nak buat ibadat kerana Allah? Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik adalah daripada kelemahan diri hamba. Hamba diberi masa 5 minit saat ni, kok ngelah saat ni tak sampai 5 minit lagi, ada masa sikit lagi. Hamba nak ambil peluang sikit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dalam tempoh nak rebel tak lama lagi. Jadi insya-Allah di pondok kita pun ada buat korban kepada siapa-siapa yang nak masuk insya-Allah kita ada seekor lembu lagi. Seekor lembu lagi untuk raya yang ketiga. Untuk raya pertama tu penuh dah lah.
Jadi untuk raya ketiga, tuan-tuan, sama ada tuan-tuan nak pergi ambil daging boleh, ataupun tuan-tuan nak suruh pihak kami sedekah kepada penduduk sekitar, dan selebihnya kita masuk ke hadiahkan kepada pelajar-pelajar kita lah, atas sebab dia bertugas dan juga atas sebab ada pelajar-pelajar kita yang susah. Jadi kita buat dengan harga RM900 sebahagian. RM900 sebahagian, memang kita begitu ya. Harga selarah, sejenis harga ya, lembu besar lembu kecil gitu ya. Dan kalau orang ambil daging, dia akan dapat daging sama banyak. Kalau kita sembelih, itu kita tambung campur semua daging, baru kita bagi. InsyaAllah. Jadi kalau ada orang yang nak ambil bahagian ni, InsyaAllah lepas kuliah kat lagi boleh bertemu dengan hamba, ataupun tuan-tuan yang ada dah nombor telefon boleh hubungilah, sama ada dengan WhatsApp ataupun dengan telefon call lah, sebab hamba ada satu yang nombor, tak ada nombor banyak. Baik, yang keduanya kepada penyumbang-penyumbang yang ingin menyumbang, kerana sekarang ni kita melancarkan satu sumbang permohonan demo ataupun kutipan dana untuk nak pasang pintu masjid. Masjid itu tu banyak tahun dah buat, tapi pintu tak ada. Pintu tak ada. Jadi kita nak buat pintu. Buat pintu kita buat dengan harga pintu tu, sebutir pintu harga sepasang, bukan sebutir, sepasang pintu harga RM3,000. Kita ada 6 butir pintu dekat bawah tu. Jadi anggaran kosnya RM18,000, dan kita kira sekali dengan pengurusan gaji tukar semua, kita anggarkan dalam RM20,000. Nah, RM20,000. Jadi kalau tuan-tuan pakat bui hari ni, kalau ada 20 orang, RM1,000 seorang. Kalau ada 100 orang, RM200 seorang. Kalau ada 200 orang, RM100 seorang. Allah selesailah masalah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan depan tu ada tabung, boleh masuk hotline daripada untuk pintu macam-macam lagi lah kita boleh buat. InsyaAllah mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan diberi ganjaran daripada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi amal jariah, jadi bekal selepas pada kita mati insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hadi di atas kuliah sesi pertama tadi. Jadi nampak ramah hadir ni tak nampak kitab ada tangan dah hari tu. Hari tu kita bagi ataupun kita jual banyak dah kitab ni, tak nak kunci syurga ni dah. Untuk minggu ketiga setiap bulan kitab ni lah. Balik rumah pakat cari semula. Tak, mungkin PKP baru ni tahu duk mana dah kitab. Dan insya-Allah bulan depan minggu ketiga Ustaz Hadi akan mengajar semulalah kitab Anak Kunci Syurga insya-Allah. Jadi untuk seterusnya majlis persilakan Ustaz Mat Yazid bin Haji Mahmud yang mana akan menyampaikan kuliah untuk sesi kedua, yang mana bagi menggantikan Al-Fadhil Ustaz Kamal Syahri yang ada masalah tak boleh mari hari ini. Insya-Allah walaupun sebagai pengganti Ustaz Mat Yazid juga merupakan kata pengkuliah yang menjadi rebutan lah masjid-masjid di sekitar besuk kita. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Ustaz Wan Azhar, penceramah, seterusnya, muslimin muslimat, adik kakak yang saya hormati sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan izin Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Kalau Allah tak tolong kita tak boleh mari, tuan-tuan muslimin muslimat. Dan Allah beri dua kekuatan pada kita pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Yang pertama kekuatan dalaman, yang kedua kekuatan luaran. Kalau dalam saja sihat, luar tak sihat tak boleh mari juga. Begitu juga Allah beri sihat luaran, dalaman tak sihat tak boleh mari juga. Jadi Allah bagi dua-dua kepada kita pada pagi ini. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, dan hadis ni saya pernah baca di masjid-masjid tempat saya kuliah lah. Saya dah biasa sini tuan, cuma baru balik kampung je. 1-3 baru ni saya penceng, berakhir di Romping, baliklah. Duduk pula sebelah Ustaz Wan Azhar ni, kampung di Alantang sebelah pula. Katalah kuliah penuh daripada Bukit Yung, Lakluk, Padai Luah, Padai Landok, Ulu Albak, Hadari, banyak sebelum balik kampung lah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini bila saya tengok ni rasa-rasa sekolah. Tapi sekolah lain sikit tuan-tuan. Dia sekolah bila buat amal macam ni, cikgu kawal belakang. Ustaz dia kata payah, saya kata tak apa. Dia budak nak dua benda tuan-tuan. Yang pertama sekali, bila kita ceramah apa-apa, dia nak mesti ada lagu. Lepas tu kalau boleh, kalau kita pula Ustaz dikir barak, memang jadi lalu. Dia macam tu budak-budak. Kalau cakap saya 10 minit, memang dia nak macam tu. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Nabi kata Allah Ta'ala ada para malaikat dia yang tugasnya meronda-ronda cari mana ada majlis zikir, majlis ilmu. Ni ronda tan supaya peronda lebih raya lah tuan, cari peronda baru cari mana ada kereta masuk, bantu okey ke, itulah. Jadi mereka tuan-tuan dia cari, jumpalah pada pagi ni ada di medan ilmu ni satu majlis zikir, majlis ilmu. Dia pun turun, Nabi kata turun duduk bersama-sama kita. Bukan setakat duduk saja, dia panggil pula kawan-kawan dia, dia kata mari sini ada satu majlis zikir, majlis ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kawan-kawan dia, Nabi kata memenuhi mereka tadi ruang langit dunia ni. Doakan untuk orang duduk dalam majlis ini. Nabi kata bila habis saja majlis ni dia naik, mereka naik. Allah tanya mu mari mana? Allah tanya, Allah tahu dah. Mu mari mana mereka? Dia kata ya Allah ni hamba mari di medan ilmu jetih ni. Ni senarai nama ni. Ni senarai nama semua sekali ni. Walaupun Covid kau mari juga. Ni kita Covid dah. Masa sejid dah buka, apa tutup sejid, bila Covid buka dah pergi juga. Hak sama sebelum Covid pun juga. Sebab tu Covid ni ujian Allah tuan-tuan. Allah nak uji kita. Cakap sedap lah. Kemarin cakap masjid tutup takut ke Allah damu, bukan masjid dah lari juga. Hak sama tuan-tuan. Patutnya bila Covid dia semakin lagi kuat keimanan kita kepada, sebab Allah nak uji kita. Kan allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadi hidup mati kita nak uji siapa yang baik amalnya. Jadi mereka tanya, Allah tanya mereka mari mana? Dia kata ya Allah ni hamba mari medan ilmu ni senang nama ya Allah. Ingat padamu ya Allah walaupun Covid duduk juga ya Allah. Mereka kata ya Allah hamba minta denganmu ya Allah. Dia naik lepas ni. Dia dengar kita cakap ni. Dia kata Ustaz Mat cakap kata dia dah. Bukan kata dia, macam itulah. Naik lepas ni tuan-tuan atas senarai nama ni. Dia minta denganmu ya Allah, minta apa dengan aku? Yang pertama sekali kata Allah, malaikat dia kata yang minta syurgamu ya Allah. Dia kata kita minta syurga dia.
Allah kata malaikat, penuh ke hamba ku ni, saya nama ni, tengok syurga aku. Tak penuh ya Allah, kata malaikat. Allah kata, bagaimana agak-agaknya kalau hamba ni tengok syurga aku. Tak tengok nak. Bagaimana agak kalau tengok syurga aku. Allah kata, Allah hamba ku ni gak tak tengok syurga aku, nak syurga aku. Bagaimana kalau tengok syurga aku, kalau aku pelakkan syurga aku. Malaikat kata lagi, ya Allah, hamba minta pembebasan daripadamu ya Allah. Allah tanya, bebas apa dari aku? Dia kata, ya Allah, dia minta bebas daripada neraka-Mu ya Allah. Allah tanya malaikat, pernah ke hamba aku ni tengok neraka aku minta bebas? Kata malaikat, tak pernah ya Allah. Allah tanya lagi, bagaimana Allah kata bagaimana agak-agaknya kalau hamba aku ni tengok neraka aku. Tak tengok minta jauh. Bagaimana agak kalau tengok neraka aku. Yang ketiga, malaikat minta untuk kita, ya Allah, hamba meminta pengampunan daripadamu ya Allah. Apa Allah jawab? Aku ampuni semua dosa, dan aku beri apa yang mereka minta. Maknanya Allah bagi syurga, Allah jauh daripada neraka, Allah ampun dosa. Bila Allah kata demikian, mereka kata, ya Allah, ni ada seorang hamba-Mu abdun khata'u, hamba-Mu ni jahat sungguh ya Allah, jahat sungguh, banyak dosa dengan-Mu ya Allah. Dia bukan niat nak mari sini ya Allah, dia marah pada lasa, dia lalu kami duduk, dia tengok orang ramai, orang bagi bantuan orang ramai tu, tengok, sebab bukan niat nak mari sini, tengok orang ramai nak bagi bantuan apa, beri ke apa, tak tiga bagi apa. Duduk sampai tuan-tuan ada majlis zikir, dia pun duduk bersama-sama. Nak tanya Allah, ni macam mana ya Allah? Kalau tadi Allah ampun dosa, Allah bagi syurga, jauh neraka, yang ni macam mana ya Allah? Kata Allah, aku ampuni juga, Allah ampun juga, dan yang terlibat dalam majlis ini tidak ada kecelakaan. Muslimin muslimat, itu hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Carilah ilmu tuan-tuan, carilah ilmu. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Tirmizi, la tazul qadam tafarruq, dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, tafarruq li ibadati imla sadikarina. Allah kata, luarkan masa untuk ibadah kepadaku. Oh tuan-tuan, Allah minta, ya bani Adam, wahai anak Adam, luarkan masa untuk ibadah. Batu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ulama bagi kita ni masa hidup kena ada 4 waktu, kena bagi masa hidup 4 waktu tuan-tuan. Yang pertama sekali kata ulama, masa kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam Allah bagi 24 jam, ada masa kita jemaah di masjid, duduk majlis ilmu, buat amal-amal soleh, kena ada masa kita, khususkan masa kita. Yang pertama. Yang kedua kata ulama, masa kita cari ilmu, duduk dalam majlis ilmu tadi, keberkatan majlis ilmu tadi. Yang ketiga, kita kena ada masa untuk muhasabah. Maknanya kita cek balik. Dalam muhasabah kata ulama ada 4 benda kita kena tengok. Nombor 1 sekali kata ulama, kalaulah hari ni kita tengok, sejak belakangan ini kita sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu, solat berjamaah, buat amal-amal yang soleh, maka syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia anugerah daripada Allah. Betul tak tuan-tuan? Bukan semua Allah bagi tuan-tuan boleh istiqamah. Saya tanya mana-mana sekular, saya tanya, saya kata sini ada dapat anugerah. Kalau Pahang tanya di Pahang, dapat siapa dapat anugerah Raja Pahang Hari Keputeraan? Tak ada. Sini pun ada tuan-tuan. Siapa dapat anugerah daripada Sultan Terengganu? Jarang tak? Kenapa jarang? Sebab anugerah.
Bukan semua Allah bagi. Sebab tu kita syukur banyak-banyak ni tuan-tuan. Sebab tu tengok kalau kita istiqamah, subuh tadi salat berjamaah, sebelum sembahyang sunat subuh kita salat berjamaah, kita sembahyang sunat dulu tuan-tuan. Syukur banyak-banyak. Kenapa? Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau tengok kita ni tak ada sama jemaah pun tak ada, tapi kalau kenduri memang ada masuk. Saya pernah tuan-tuan pengalaman tengah makan nasi gula ni, mari saya sore hamba Allah hamba hari ni tak ada ni, nak ngajah 5 tepak, nak ngajah 5 tepak 5 tepak nak ngajah. Sebab apa? Kenduri ni tak apalah, tak makan apa gigi pemata, malu ke tuan. Semaya jemaah tak boleh hajah, nak makan boleh hajah, 5 tepak boleh hajah, tak apa gigi pemata, malu ke tuan. Esok boleh pergi, lusa boleh pergi, tapi jemaah 5 waktu so pun tak buat, tak malu ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam muhasabah tengok. Yang kedua, kalau hal lalai tadilah kalau kita, maka kita yang kedua kalau kita lalai, maka cepat-cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta dengan Allah. Dalam hadis apanya Allah kata wala ubali, banyak man rasa aku tak peduli. Dalam muhasabah tadi tuan-tuan. Yang ketiga, dalam muhasabah lagi yang ketiga, kalau tengok hari ni Allah bagi nikmat cukup banyak kita ni, sihat tubuh badan, makan selesa, makan lalu semua sekali, tak kira tuan-tuan, maka syukurlah banyak-banyak kerana ia pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dalam muhasabah tuan-tuan, tengok kalau Allah uji kita sakit, susah ni, COVID pula tuan-tuan, sabarlah, kerana semua tu datang daripada Allah, ujian Allah Subhanahu wa taala. Habis masa ketiga muhasabah. Masa keempat, pertama masa kita ibadat, kedua masa kita cari ilmu, ketiga muhasabah, yang keempat masa kita cari makan bersama keluarga dan sebagainya. Betul Allah kata taparru' li ibadati imla sarikarina. Wahai anak Adam, kalau kamu ada masa, luangkan masa untuk Allah, untuk aku, nescaya aku jadikan jiwa kamu kaya. Kita rasa cukup, rasa tenang. Wa illa taf'al malaktu yadaka syula. Tapi kalau kamu tak ada masa, walam asuduka pakurka, kata Allah, aku jadikan jiwa kamu susah, aku tak tutup pintu kepakai, susah sama tuan-tuan. Piti banyak, susah juga. Piti banyak dah tuan, tapi tak ada masa. Sebab apa? Kita tak perlu, tak ada masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini perjalanan hidup kita tuan-tuan. Kita kena ingat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams. Nabi kata tidak berganjak kaki Adam pada hari kiamat sehingga ditanya 5 perkara. Banyak tuan-tuan, Allah tanya belaka tuan-tuan. Hak nikmat Allah beri kepada kita, summa la tus'aluna yauma izin 'anil na'im. Allah tanya belaka nikmat Allah beri kepada kita ni. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata Allah tanya 5. Yang pertama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnahu. Tanya tentang umur dihabiskan untuk apa. Umur kita Allah bagi sampai 60 tahun, 70 tahun. Apa kita buat? Majlis ilmu tak pernah pergi. Nak jawab macam mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya, aku bagi kamu umur 60 tahun, apa yang kamu buat? Macam mana tak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada orang tolong. Tak ada orang tolong tuan-tuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Tu. Hari tak ada beri manfaat harta benda anak pinak, melainkan kembali hati yang sejahtera. Masa hidup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa yang Allah suruh. Tapi kalau umur kita 60 tahun, kita sia-siakan, macam mana kita jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah bagi harta kepada kita, Allah bagi segala-gala kepada kita. Tapi kalau kita tak ada masa dengan Allah, 60 tahun duduk mandi tuan-tuan, tak ada apa kita buat. Macam mana agak-agak kita tuan-tuan akhirat kelak? Kita boleh bayangkan bagaimana agak-agaknya tuan-tuan. Kalau dunia kita tak ada duit, macam mana tuan-tuan? Orang boleh tolong kita tuan-tuan. Orang boleh tolong kita tuan-tuan. Bantuan macam mana? Tapi kalau akhirat, tak ada siapa boleh tolong kita tuan. Nafsi-nafsi tuan-tuan. Inilah peluang Allah beri kepada kita. Allah beri peluang kepada kita supaya kita masa hidup, kita gunakan umur Allah beri kepada kita. Tak kira lah panjang pendek, tak kira tuan-tuan 60 tahun ni. Kadang-kadang tuan-tuan ni saya pernah jumpa tuan-tuan pengalaman, nak cerita tuan-tuan rupa tak pernah pergi kuliah. Satu hari tuan di sanalah dia Pahang tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan saya bawa budak pergi satu tempat. Saya sampai, lepas tu dia pun sampai. Saya tanya dia, "Cik dari mana?" Dia cakap dari sekian-sekian. Cakaplah dari sekian-sekian. Oh, saya kata saya daripada sana juga. Saya kata saya tak tempat yang sama lah. Dia tanya saya, tak kenal saya. Dia tanya saya, tak kenal saya. Patut saya tanya dia, "Pakcik dah kenal saya? Saya kuliah masjid pakcik, baca ketubah masjid pakcik. Pakcik tak pergi ke?" Tapi dia tanya saya, tak kenal saya. Oh, saya cek-cek rupa-rupanya tuan, menantu dia tu satu sekolah, adalah. Oh, baru tahu rupa-rupanya kita tak kenal tuan-tuan, tak pakai kenal, ramai-ramai tak kenal. Tapi tuan ingat, jumpa saya nampak saya tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan, oh ni bahasa betul tak tuan-tuan? Ni hak nyampai kelas sekian. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Sebab tu kita ni Allah syukur banyak-banyaklah tuan-tuan muslimin muslimat kalau kita boleh duduk macam ni tuan-tuan. Umur baru tuan-tuan, Allah tanya umur baru. Lama mana akhirat tuan-tuan? Tu akhirat lama mana masa kita tuan-tuan? Akhirat bukan dia berdasarkan masa, panjang masa, berdasarkan amal soleh. Walaupun ribuan tahun daripada masa, tapi kalau orang yang ada amal soleh. Sebab tu Allah kata, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Tengok, Allah terbita gembira. Allah kata, orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga air mengalir di bawahnya. Ni peluang kita tuan-tuan, peluang kita masa hidup. Allah bagi sekali, hidup sekali ya. Rekah-rekah tuan-tuan, rekah-rekah. Yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tanya, "Wa an syababihi fima ablahu." Tanya zaman muda kita lasak untuk apa? Kita Allah bagi muda belakang. Tuan-tuan bermula muda tak? Bermula muda dulu. Kalau kita tengok kitab dia kata umur kita zaman kanak, zaman dalam apa di alam roh, kanak-kanak, orang muda, orang tua dekat nak mati dia bagi-bagi. Jadi kita sekarang tua dekat nak mati dah tuan-tuan. 50 ke atas tua dah tuan-tuan. Tua memang tua dah, dekat nak mati. Allah tanya, "Aku bagi kamu masa siap buat apa?" Masa muda kemai, kelapa sawit standar kemai besar kak tok baju semi satu beg atas belakang. Tak, masa gagah. Lah ni tak gerak dah. Allah tanya, masa muda apa mau buat? Menghabiskan untuk apa? Kita boleh fikir tuan-tuan, kita ingat balik tuan-tuan. Bila kita start duduk majlis ilmu? Bila kita start solat jemaah tuan-tuan? Kita boleh ingat. Ingat balik kehidupan kita tuan-tuan. Sebab tu masa ada 3 pula. Kata lama masa ada 3. Masa berlalu tak boleh panggil balik dah. Masa sekarang ni, masa ni lah masa yang kena gunakan sebaik mungkin. Masa akan datang belum pasti lagi. Esok belum tahu lagi tuan-tuan. Esok boleh buat. Siapa kata esok boleh buat kalau mati malam ni? Ramai mana pandai bicara datang mati. Ambil sikit. Macam mana tuan-tuan? Bagaimana kalau esok mati? Lepas ni balik mati. Ramai mana tuan-tuan orang mati? Habis itu muslimin muslimat. Tanya zaman muda. Untuk apa kita habiskan zaman muda?
Kemudian wa an malihi min aina iktasabah. Ambil harta daripada mana? Oh ni, tanah banyak ambil mana? Piti banyak ambil mana? Allah tanya semua tuan-tuan. Sebab itulah kita tafsir ya ayyuhallazina amanu ayat harta ada 4. Kata silap saya dalam kitab tafsir ayat ya ayyuhallazina amanu. Tak lupa jilid berapa. Yang pertama sekali soal tanya harta kita ni. Ambil halal, belanja halal, mula sekali dapat halal, belanja haram. Dikatakan neraka. Dapat halal, belanja haram dikatakan neraka. Yang kedua, dapat haram, belanja haram neraka juga. Yang ketiga, dapat secara haram, belanja halal neraka juga. Yang keempat, dapat halal, belanja halal, tunggu dulu. Sebab tu Imam Qurtubi tuan-tuan dia kata hak paling susah sekali, hak paling susahlah tuan-tuan, masa litas titiras mustaqim tuan-tuan, hubungan sesama manusia. Yang ketujuh, kayak kita titian kan, tamu tanya tentang syahadah. Nak titian 7 sehingga syahadah kita, semaya, puasa, zakat, haji, bersuci. Yang ketujuh ialah tentang hubungan sesama manusia. Hak ni tak lepas. Tuan-tuan. Akhirat lagi lah pula tuan-tuan. Ambil daripada mana? Sebab itulah hadis sahih. Saya ada kitab dalam kitab dan Salihin tak silap saya bab zuhud, gitulah bab karam wali Allah, gitulah tuan-tuan. Cerita muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, Nabi bersabda, siapa-siapa ambil tanah orang sejengkal bukan sekal, sejengkal secara zalim, Allah kalaukan 7 lapis bumi ni ditekak dia. Bayangkan tuan-tuan kalau ambil sekal, beli, tipu orang sebagainya, tak kira lah ambil daripada mana harta. Tak ada guna tuan-tuan kita kaya tapi Allah laknat, Allah murka kepada kita. Sebab tu kita duk nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah redha kepada kita, dudukkan kita ni. Habis situ tuan-tuan, saya kereka. Yang ketiga, wa fi ma anfaqahu. Pula dah ditanya pula belanja untuk apa. Belanja untuk apa tuan-tuan? Batu kita ni tuan, kalau pergi sejik tu tuan bawa lah tuan-tuan dah. Paling-paling tak apa, tak ada banyak, sikit tuan-tuan dah. Di akhirat kita tuan-tuan. Allah bagi rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kepada nikmat Allah beri kepada kita. Akhir sekali wa maza amila fi ma alima aqamaka di riwayat Tirmizi. Yang kelima tanya tentang ilmu beramal atau tidak. Kita tahu belaka dah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun kita tahu majlis ilmu kita kena duduk tuan-tuan. Bukan masalah kita tahu, masalah kita nak ambil keberkatan dalam duduk dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, kita tuan-tuan dah lama dah. Tahu tak? Kau lama ke rasa? Tak lama dah tuan-tuan. Batu Nabi kata aksiru zikru hazimil lazat, yani al-maut. Nabi kata banyak olehmu ingat perkara yang putus lazat hidup, ini mati. Nabi kata banyak olehmu ingat perkara putus lazat hidup, mati. Apa sebab? Ulama bagi sebab 5 tuan-tuan. Kenapa kita disuruh ingat mati? Kita tahu kita mati, pernah tengok orang mati, waktu jenazah, mayat jenazah untuk mati, tapi kenapa Nabi kata banyak ingat mati? Apa sebab tuan-tuan? Dalam kitab Baru Mazi dia kata ada 4. Saya tambah satu lagi jadi 5. Nombor 1 sekali tuan-tuan, sebab kita lalai. Kita lupa, kita leka bahawasanya mati boleh bila-bila. Bukan syarat mati sakit, bukan syarat mati tua. Kalau tua ramai kanak-kanak tak mati, tapi kanak-kanak mati. Kalau sakit ramai hospital mati. Tak tuan-tuan, kadang-kadang ziarah orang sakit tu tak mati, orang ziarah mati dulu. Sebab mati bila-bila. Sebab syarat mati satu je. Apa dia syarat mati tuan-tuan? Apa dia syarat mati?
Bukan ajar apa dia syarat mati tuan-tuan. Kakak-kakak apa syarat mati? Satu je. Bukan syarat mati tu. Hidup. Tak ada hidup. Betul hidup. Syarat mati tu. Itu syarat mati. Dan kita semua akan mati lah kau. Sebab kita lalai lah kau. Tak ada apa-apa. Ramai mana? Tak semalam jumpa dengan aku. Tinggal beritahu, Pak Ahmad mati. Semalam minum aku. Tu semalam lagi ni. Betul tak tuan-tuan? Ni ada cerita tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan cerita. Dan saya cerita di mana-mana. Saya dengar satu kuliah di Masjid Al-Lintang. Rupa ustaz apa. Saya tuan-tuan kalau tak kuliah tuan-tuan. Kalau tak kuliah saya pergi ikuti kuliah. Tapi malam ni ada kuliah lagi. Ni nak umumkan bahawa Pukutik Dema bolehlah jalankan tugas ni. Kat mana ni? Lupa dah. Ramai mana tu cerita dia kata ustaz, satu cerita dia kata. Tak tahu berlaku di mana. Seorang hamba Allah tu nak pergi Mekah. Ceritanya nak pergi Mekah tuan-tuan. Jadi jumpa doktor. Doktor kata sebab dia tak apa sihat, dia tu tak lagi, pak cik tak lagi. Tak lagi tak saing lah. Bila dah saing tuan-tuan kita butuh sekejap untuk bagi masa sekejap jadi tak ada gangguan bagi masa sekejap tu penerima minit aku sumbangan. Okey, jadi apa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pak cik tu dia kurang sihat. Ceritanya lah. Pergi doktor kata tak lagi pak cik dah sihat. Sedih dah tuan-tuan, bukan mudah nak pergi mana. Jadi orang pun cadai kata pak cik pergi part lain lah. Dia pergi dekat doktor lain. Apa sakit apa pak cik? Ambo ni dak sakit tapi nak minta ninah nak pergi Mekah. Masih ni saya saing. Doktor tu saing. Ceritanya tuan-tuan, pergilah Mekah, dia balik Mekah ni dia pergi ucap terima kasih lah kepada doktor tu. Dia pergi jumpa doktor hak saing kata terima kasih lah doktor, hamba ni alhamdulillah boleh buat syomel ibadat semua sekali. Sambil lalu putih kat doktor selagi jumpa dengan Kani. Dia kata pak cik jumpa doktor. Dok nak mari sajalah. Dia kata doktor mati, dia kata. Tengok tuan, doktor mati dah. Doktor sihat, dia sakit. Sebab tu pertama sekali kita jangan lalai tuan-tuan ni. Kita ni dalam saat-saat boleh mati, ramai mana orang saat mati. Nabi kata apa? Nabi kata mati ada 99 cara mati. Last sekali mati tu tak ada obat. Semalam kau saya kuliah di mana lagu kau? Begitulah. Saya kata apa? Saya cakap apa? Saya kata kalulah di farmasi ada jual obat. Pis biji 1000. Bila telah pis ni 3 bulan jadi muda semula. Rambut putih hitam semula putih semua sekali. Sangat gagah. Beli tak agak-agaknya? Beli. Apa beli? Kata beli buat ibadat. Nabi kata tak ada dah. Last sekali mati tua tak ada obat. Pertama kerana kita lalai, lupa bahawa sini mati boleh bila-bila masuk depan mata kita. Kadang-kadang tengok sihat berlaku kemalangan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua sebab apa tuan-tuan? Nabi sangat mati sebab yang kedua ni kita lupa, kita lalai bahawasanya akhirat Allah buat 2 tempat saja. Masuk kubur sama ada bahagia atau sengsara dan seterusnya. 2 tempat je. Kalau kita masa hidup ni tuan-tuan, kita banyak amal ibadah kepada Allah. Kita buat amal-amal yang soleh, insya-Allah kita akan selamat. Bila kita ingat tentang kematian kita, maka kita banyaklah buat amal-amal yang soleh. Yang ketiga muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Nabi sangat ingat mati?
Sebab kita lupa bahawa senyum bila mati tuan-tuan putus nikmat Allah beri ni. Piti tinggal belakang. Tinggal belakang tu piti rumah semua tinggal. Tuan-tuan biasa dengar penuh ahli karamallah pergi kubur kan. Pernah dengar tak? Biasa dengar. Ahli karamallah pergi kubur. Dia tanya dia kata kubur, dia kata wahai sekian-sekian kubur. Cuba cerita gapo hak berlaku. Kubur tak jawab tuan-tuan, tak jawab. Ali kata tak apalah kalau mu tak jawab aku nak cerita kamu. Nak cerita kamu bila mu mati harta mu orang bagi belaka dah. Rumah mu orang lain duduk, bini mu kahwin lain dah. Cerita dia tuan-tuan. Tapi beza dengan Abu Zar. Saya tengok petik kitab Tuhfatul Talibin Ustaz. Tuhfatul Talibin Ustaz. Mungkin kalau salah betul kan. Dalam kitab Tuhfatul Talibin ada cerita. Satu hari Abu Zar pergi kubur. Dia kata wahai kubur, mu tahu tak kubur siapa ni? Ni kubur Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kubur isteri Ali karamallahu wajhah. Ini kubur ibu Hasan dan Husain. Abu Zar beritahu kubur. Kubur ni mu kena tahu ni siapa ni. Tuan-tuan dalam kitab tu Tuhfatul Talibin kubur jawab. Tuan-tuan. Kubur kata wahai Abu Zar, aku bukan tempat bangsa keturunan. Dunia ni kita pangkat besar sekalipun tak ada amal soleh. Tapi kalau kita susah, orang hina kita, tapi kita amal soleh, kita takwa pada Allah, kita takut pada Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu duduk dia cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Kalau Allah redha kepada kita, manusia akan kasih kepada kita. Kubur kata tidak akan berjaya seorang itu melainkan 3 perkara. Sebab kubur kata aku bukan tempat bangsa keturunan, aku tempat amal-amal soleh. Tidak akan berjaya seorang itu melainkan dia datang kepada aku. Buat 3. Yang pertama sekali banyak amal solehnya. Yang kedua kata kubur datang dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang ketiga tuan-tuan, tidak akan selamat mereka datang kepada aku dengan ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tempat Allah buat tuan-tuan. Yang ketiga, yang keempat pula. Kenapa Nabi suruh banyak ingat mati? Apa sebab? Sebab muslimin muslimat, kita bila kita mati kita tak ada bekalan. Duk Allah beri umur 60 tahun tapi kita tak buat amal-amal soleh. Nabi ingatkan kita sebab apa? Sebab kita tak ada bekalan. Masa hidup kita tak ingat Allah, tak buat amal-amal soleh, tak cari bekalan. Maka bila kita mati kita susah. Yang akhir sekali muslimin muslimat, kenapa Nabi suruh sangat? Sebab kita bila mati tak boleh balik dah. Tuan-tuan pagi tadi tuan-tuan dengar Tik Imam baca kan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tengok. Waktu tak ada bekalan tuan-tuan, waktu bila tak boleh balik ni, nak balik ni. Allah kata kalau kamu tengok orang berdosa akhirat kelak tunduk depan Allah seraya berkata Rabbana absarna, ya Allah kami dah tengok ya Allah, wa sami'na kami dengar ya Allah, farji'na na'mal salihah, ya Allah kembali semula kami nak beramal dengan amal yang soleh, inna mungkin ya Allah, kami yakin sekarang. Bila mati baru yakin bahawa kita bertemu dengan Allah. Masa hidup kita bersukaria, minta dengan Allah nak balik semula tuan-tuan. Dalam kitab ya ayyuhallazina kata wahai si bodoh, mu nak balik ke mana? Bukankah kamu bagi datang daripada sana? Tuan-tuan cuba kita renungkan kehidupan kita muslimin muslimat. Minta balik, apa Allah jawab? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna
جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah cerita, tuan Quran menceritakan kehidupan manusia dulu, sekarang dan akan datang. Ni cerita tuan bila kita mati. Bila mati nak balik semula, ya Allah, kami yakin nak balik, ya Allah, nak buat amal-amal soleh, kami yakin sekarang. Allah kata kalau aku nak bagi hidayah kepada semua orang boleh, tapi dah jadi ketentuan aku. Jadi ketentuan aku. Ni kita ni muslimin Allah. Allah kata kalau aku nak bagi hidayah boleh, tapi dari ketuhanan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita sama ada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal-amal soleh yang kita buat. Kita lupa pertemuan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata lagi, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Hari ini aku lupa kepada kamu sebab melupa. Masa hidup melupa ada pertemuan pada hari ini. Inna nasinakum, kata Allah, aku lupa kepada kamu. Tuan-tuan, kalau Allah lupa kepada siapa nak tolong kita, tuan-tuan? Dunia orang boleh tolong kita, akhirat siapa? Tak ada orang boleh tolong kita. Kita ya tuan-tuan. Inilah peluang kita muslimin. Allah bagi lagi peluang kepada kita buat amal-amal yang soleh. Kita gunakan kesempatan masa Allah beri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Allah kata demi masa rugi mereka beriman dan beramal soleh, tuan-tuan. Kita tak lama kehidupan kita, tuan-tuan, tapi Allah masih lagi beri peluang kepada kita. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Allah tak sama tak beriman tak beriman. Allah kata tak sama. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Itu cerita dia muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Perjalanan kita jauh, tuan-tuan. Bila kita mati diperlihatkan, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis yang panjang. Riwayat lain, Nabi kata apa? Bila mati seorang anak Adam diperlihatkan tempat duduknya pagi petang sampai kiamat. Jika dia orang yang baik, beramal soleh, dia ahli syurga, diperlihatkan syurga kepadanya. Tapi kalau dia orang yang amalnya jahat, masa hidup tak ingat Allah, diperlihatkan neraka dan dikatakan baginya, surga neraka, inilah tempat duduk kamu hingga dibangkitkan. Orang dalam kubur muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali ialah bila masuk kubur. Sebab tu Nabi kata Aisyah, saya tengoklah kitab tafsir Ibn Katsir, kita orang Melayu orang ringkas tu, cerita dia kata Aisyah, dia kata siapa benci mati, Allah benci jumpa dia. Tuan-tuan nak mati, tuan-tuan takut? Saya takut, tuan-tuan. Siapa nak mati, Allah jumpa dia. Siapa benci mati, Allah benci jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni tak ada orang nak mati melainkan orang yang ada masalah. Baik mati pada hidup. Atau orang ada masalah. Kau lagi mana tak? Ada masalah, baik mati pada hidup susah lagi tak, tuan-tuan? Mati lagi teruk, beringat mati sesadar, mati banyak lagi. Banyak lagi perkara yang akan ditanya akhirat kelak. Susah lagi, susah. Masa ada 2-3 lebih 5 minit lagi, tuan-tuan. Nak cerita muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni cerita kehidupan hak kita, hak lalui ni lah, yang kita akan lalui, tuan-tuan. Bila masuk kubur, tuan-tuan, Aisyah kata, ya Rasulullah, Aisyah kata, siapa suka mati Rasulullah? Siapa suka mati Rasulullah?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu maksud dia. Siapa suka mati, Allah suka jumpa dia. Siapa benci mati, Allah benci jumpa dia. Bukan maksud begitu. Ada di sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila seorang itu nak mati, bukan mati nak mati, Allah perlihatkan tempat duduknya. Kalau dia orang yang baik, tuan-tuan, buat amal yang soleh, tuan-tuan, maka diperlihatkan tempat duduk yang baik. Maka masa tu, tuan-tuan, dia nak mati, suka mati. Apa sebab? Allah pun suka jumpa dia. Sebab apa? Allah dah beri nikmat kepada dia. Tapi bagi orang yang, tuan, masa hidup dah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, maka ketika nak mati tu dia, Allah tunjuk, tuan-tuan, tunjuk tempat-tempat dia dapat apa yang dia dapat. Maka ketika dia benci, dia takut mati, dia benci mati, Allah pun benci jumpa dia. Allah benci jumpa dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai beriman, takutlah kamu kepada Allah. Allah suruh kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh COVID tu, kita kena takut ke Allah, tuan-tuan. Apa kalau kita takut beriman? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah kata, kalau penduduk satu kampung, satu negeri, keluarga apa, beriman dan beramal, Allah buka keberkatan daripada langit dan bumi. Allah kata, wahai beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Diri masing-masing perhati, tengok apa bekalan untuk esok hari. Nonton apa bekalan itu esok hari. Nak makan dah peti ada dah, tuan-tuan, dah esok hari dah. Ni bila mati, apa bekalan untuk esok hari. Wattaqullah, Allah kata sekali, takutlah kamu kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita duduk majlis macam ni, dia mari, tuan, tak mari, tuan-tuan. Mari rasa boleh bayar aku kalau aku mati esok, lagu mana agak-agak. Siapa nak tolong aku? Tak ada orang boleh tolong. Kita berdasarkan amal kita lah, tuan-tuan. Yalah, adalah anak soleh semua sekali, tapi nak tolong macam mana kalau kita masih tak ingat Allah? Kita tak ingat Allah, tuan-tuan, lupa Allah. Adakah anak kita ingat kita? Kita tak bagi didikan agama, anak tak semayang, anak tak tutup aurat, belajar mesti tapi balik bakal luar pendek, tak tutup aurat. Adakah dia boleh tolong kita bila kita mati? Boleh tolong agak-agak, tuan-tuan? Anak tak semayang, tuan-tuan, kita muhimmah cerita, tuan-tuan, ni nak masuk surga dah. Kan anak kata, ya Allah, ni dia ni manusia ni masih hidup dah ajar kami tentang agama. Sudah, tuan-tuan, hak kita banyaklah. Hak kita ni, hak kita sendiri, tuan-tuan, nak bawa ni dosa kita, tuan-tuan. Ada dosa kita, dosa anak lagi. Kalau anak ramai, dosa isteri lagi, tuan-tuan. Weh, susah muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu bila kita duduk, marilah, oh aku ni tak sudah, aku ni tak sudah, aku ni tak sudah macam ni. Kena tengok anak-anak aku ni semaya ke tak, semaya ke tak. Kita mesti alhamdulillah belaka dah tu, alhamdulillah lah tuan-tuan, semaya ke tak anak kita, tutup aurat ke tak. Kita pula sama lah. Jangan khianat korang, jangan tipu orang, tuan-tuan. Ada satu kisah lagi, dia pengalaman, tuan-tuan. Masa tu beli water ya, tuan-tuan. Saya marah betul, tuan-tuan. Saya marah, dia tipu saya. Pakai pia Syamil lah, memang Syamil pakai pia. Dia water ya, tuan-tuan. Water ya, di berlaku di Pahang lah. Jadi saya tanyalah, berapa sekilo? Jadi pekerja dia cakap lah, sekian-sekian. Okey, buatlah timbang-timbang 10 lebih gitulah, 50 ya jugalah. Jadi saya cakap, dia kata, tak tu tokek boh hari pakai pia Syamil lah. Kata cik, kurang sikit.
Minta kurang sikit lah. Dah kalau 10 kalau 10 kilo 5 ya 50 ya. Kurang lah sikit. Apa jawab saya? Dia kata kalau kurang sabuk tak boleh. Saya tuan-tuan mari lalu tuan-tuan. Pak cik, cakap molek pak cik. Tak okey pak cik beli 5 ya jual 5 ya. Betul lah tuan-tuan. Ni banyak ni nak berkat macam mana? Dia kata kalau saya kurang tak boleh sabuk. Tak okey mau beli 5 ya, mau jual 5 ya. Mau jual 5 ya, mau beli 3 ya setengah. Kurang seria, tak okey tak boleh untung. Dia punya nipu. Kata pak cik, saya pun beli juga tuan-tuan. Apa cerita ni? Nampak kecil tapi tuan-tuan tengok. Dia kesal dia tuan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata cukuplah setakat tu dah. Cukuplah setakat tu tuan-tuan, insya-Allah ada kesempatan lain dan saya kuliah. Kata-katalah kuliah ada kesempatan insya-Allah tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang tak baik kelemahan saya minta ampun, minta maaf ya tuan-tuan. Makan tak ikut keluar ya tuan-tuan. Tak ada kita ikut keluar aja. Jadi sekali lagi saya minta tuan-tuan, inilah masa kita. Inilah masa kita Allah beri kepada kita untuk kita buat perubahan. Kita tingkatkan buat amal-amal yang soleh. Semoga istiqamah kita. Allah kata ya ayyuhal insanu innaka kadhum ila rabbika kadhan famulaki. Allah kata wahai manusia kalau kamu sungguh-sungguh nak menuju kepada aku pasti ditolong, kita akan bertemu, pasti Allah tolong kita tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik kelemahan saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.